أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 127. Muka surat 127 baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 127 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata olehmu, yakni bagi dirimu. Apa kata tu? Hi nafsu, wahai nafsu. Dan kata olehmu bagi diri kamu lah, bagi nafsu kamu sendiri. Mana kita memperingatkan akan diri kita. Kata ni, kata dengan hati ke, dengan lidah ke, dengan bahawa kita memperingatkan diri kita sendiri. Apa kata olehmu bagi dirimu ni? Hi nafsu, wahai nafsu. Adakah jannatul khuldi terlebih baik atau berlumur kamu dengan luat daripada haram dunia dan mata bendanya yang sedikit, yang keruh, yang binasa, dan mata benda dunia yang sedikit, yang keruh. Yang keruh tu minggu lepas kita baik dah tu. Bukan yang kurah. Kaf, waw, ra, he. Kurah jadinya. No, kaf, ra, waw, he. Waw tu jadi ra, ra tu jadi waw. Nampak ke mana? Pandai-pandai lah buat bulat. Ra tu buat jadi waw. Mana apa? Ra tu belah atas buat bulat lah. Biar jadi waw. Hak waw nak jadi ra pula. Hak bulat tu wi tak ada lah. Ke mana? Tulis kat tepi pun tak apa. Jangan jadi kotor pula kitabnya. Jadi kotor pula kitab. Tulis tepi kalau payah sangat kau. Dan mata benda dunia yang sedikit, yang keruh, yang binasa. Adakah jannatul khuldi terlebih baik atau berlumur kamu dengan luat, dengan kotoran daripada haram dunia, lan waw te tu luat. Benda luat kotor lah. Ada. Luat tu kotor. Daripada luat. Lut. Langwau tu lut jadinya. Tak luat. Luat ni kotor lah. Kita sebut luat kita. Kita luat ni meluat tau. Meluat tengok muka dia. Tu meluat. Beluah. Dia
Dan kitab fiqh sebut tak luwak tau. Tak ada. Luwak ni kotor lah. Luwak ni kotor. Kotoran, luwak, haram. Haram yang diserupakan dengan luwak. Luwak, haram. Mana apa ni? Haram, luwak daripada haram. Kotor daripada yang haram dunia. Dan mata benda dunia yang sedikit, yang keruh, yang binasa. Mana kau hak lebih baik? Ni nak pelihara hati ni. Kita buat ibadah molek-molek. Ikhlas jaga molek-molek akan dibalas dengan syurga. Tapi kalau niatnya, kalau hatinya riak, bukan kerana Allah, balasannya neraka. Atas dunia boleh dapatlah macam-macam. Buat kerja agama, nak kesenangan dunia. Dapatlah. Dunia yang diharamkan oleh Allah. Dunia tu pula, mata bendanya sedikit. Keruh, binasa, habis. Mana yang lebih baik? Syurga lebih baik. Jaga keikhlasan. Dunia yang sedikit lebih baik. Tak apa nak riak pun. Sebab dunia yang segala-galanya. Maksud dia gitulah ni. Yang terdahulunya, adakah pujian daripada Allah? Allah membesarkan itu lebih kebajikan, ataupun pujian makhluk yang jahil, yang tak tahu pun kodok amal kita dengan hakikatnya lebih baik? Pujian Allah lebih baik, atau pujian makhluk, pujian manusia yang jahil, yang tiada mengetahui kodok amal kita pada hakikatnya? Dipuji, baik kita ni. Dia tahu banyak mana baik kita. Hakikatnya dia tahu banyak mana. Kalau makhluk manusia itu tahu, aku puji kamu baik sebab aku nampak dah pahala kamu banyak. Tak apa. Ada. Manusia tahu. Dipuji baik tu dipuji kat luar je. Dipuji ikhlas. Bukan kerana tujuan yang lain. Tapi dia tahu tak kodok amal kita sebenarnya. Kau tahu tak apa? Aku puji kamu sebab aku tengok dah. Pahala kamu banyak sangat. Kalau timbang memang syurga dah. Boleh puji dah. Kerana. Nampak tengok dosa sikit sangat. Pahala menimbun kamu ni. Memang kamu ni baik sungguh. Syurga. Boleh kita nak pakai pujian manusia. Tapi manusia yang memuji, manusia yang jahil. Manusia yang tidak mengetahui pun kodok, pakai amal kita pada hakikatnya. Itu manusia. Allah yang maha mengetahui. Pujian Allah lebih baik ataupun pujian manusia lebih baik. Terkadang manusia ni melebihkan atas kamu ni 1000 darjat. Tinggi kamu ni. Naik di akak. Walaupun manusia ni lah yang banyak mensia-siakan kita daripada amal ibadat. Ini mana pun, ini kita nak peringatkan akan diri kita sendiri. Nak peringatkan akan diri kita sendiri. Kemudian, hak terdahulunya, kena fikirlah. Jangan kamu sia-siakan ta'ah kamu yang mulia di sisi Allah. Dengan kerana nak dapat perkara dunia. Ilmu agama ni tinggi di sisi Allah. Amal agama tinggi di sisi Allah. Jangan kita sia-siakan dengan dunia yang sementara. Ini nak jaga keikhlasan. Supaya tidak riak, tidak ujub. Ini kita kena memperingatkan ke diri kita sendiri ni. Adakah jannatul khuldi terlebih baik atau berlomor kamu dengan luat kotoran daripada haram dunia dan mata bendanya, mata benda yang sedikit, yang keruh, yang binasa lebih baik? Dan engkau ni wahai nafsu lah.
Dan engkau ni wahai nafsu, dapat daripada bahawa menghasilkan dengan ta'atmu. Dan engkau dapat daripada. Ada dapat saya tu. Dan engkau daripada tak? Engkau dapat. Boleh. Dan tu wawul hal lah tu. Dan mana dan ini wal hal, engkau wahai nafsu dapat. Dapat. Rumi ada tak dapat? Tak ada. Tambah dapat. Dapat daripada bahawa menghasilkan dengan ta'at. Dengan ta'at itu dapat apa? Akan nikmat ini yang mukim, yang berkekalan. Mana apa? Nikmat jannatul khuldi. Jannatul khuldi lebih baik ataupun dunia lebih baik. Walhal engkau boleh dapat daripada bahawa menghasilkan dengan ta'atmu tu akan nikmat ini yang mukim, yang berkekalan. Kita boleh dapat nikmat jannatul khuldi. Jannatul khuldi. Khuldi tu berkekalan. Boleh dapat dengan ta'at tu akan nikmat yang mukim. Nikmat yang berkekalan. Dunia kalau dapat pun sedikit. Yang keruh. Yang binasa. Walahal dengan ta'at yang dilakukan tu, kamu boleh dapat nikmat yang mukim, yang berkekalan. Nikmat syurga lah. Maka jangan kamu jadikan dirimu, hei nafsu, sejahat cita. Cita-cita yang jahat. Cita-cita yang huduh. Kurang tilik. Dan hina perbuatan. Maka jangan kamu jadikan dirimu, hei nafsu, sejahat cita. Kenapa? Cita yang huduh. Kurang tilik. Kurang tilikan. Nampak hak dunia semata-mata. Dan hina perbuatan. Ini bicara bab tuju kepada nafsu diri kita sendiri. Kita ni orang awam. Dahulu bicara dah dahulu. Di muka surat berapa dahulu? Di muka surat surat 117 dahulu. Bicara dah kita ni orang awam. Dia ada orang yang pertama, orang yang dia kata 3 jenis kan. Orang yang ujub semata-mata, riak semata-mata. Itu dia kalangan orang Mu'tazilah Qadariyah. Keduanya, dan jenis yang keduanya, mereka yang ingat akan nikmat Allah sepanjang masa. Ini di kalangan arifin. Kita ni yang ketiga. Orang yang mukhallitun, orang awam. Gitulah. Terkadang ikhlas, terkadang riak, terkadang sentiasa ingat akan nikmat, terkadang lupa akan nikmat. Ni kita orang awam. Mukhallit dipanggil, bercampur. Yalah, ikhlas, tapi mari juga kerana yang lain. Sentiasa ingat akan nikmat Allah ni, taufik hidayah ni, belajar dengan beramal ni. Terkadang lupa akan nikmat Allah, akhir jadi ujub. Ni kita orang awam, mukhallitun lah. Tapi dalam kita belajar wa amal, niat utamanya kerana Allah lah. Kerana Allah. Tambahan pula kita belajar fardu ain. Tak kerana lain. Jadi alim tu barulah mudah dapat benda-benda yang lain. Kalau setakat alim fardu ain. Ke alim fardu ain ada allowance. Kalau alim fardu ada allowance sedap juga tau. Temuduga setahun sekali. Lulu fardu ain boleh allowance tiap-tiap bulan. Cukup setahun pula temuduga. Macam temuduga hafal Quran tu kan. Orang hafal Quran ni dahulu ada allowance. Ada allowance.
800 sebulan di zaman 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Elang RM80. 20 tahun, 30 tahun dulu. Orang hak hafal di Masjid Putih zaman dulu. Tapi ada seorang guru tu, dia seorang je tak boleh. Tak boleh dia. Dia seorang je tak boleh. Sebab apa? Sebab dia reject kerana politik. Tu je. Dia seorang je. Walah dia tiap-tiap bulan pergi beripung di Tanjung jumpa guru dia baca Quran. Dah dia seorang je. Kawan dia boleh belaka, dia seorang tak boleh. Dia diam je. Dia Datuk Imam. Lepas tu dia bela beruk, naik pokoknya, cari. Gitulah. Kehidupan biasa je, tenang je. Tak ada apa pun. Malam-malam dia ngajar Quran. Sapa tengah malam. Itu aktiviti dia. Walau Ramadan jadi imam tarawih. Dapat 800 guru dia. Tapi dia tak tahulah dia kena temu duga. Sama juga ni. Tak tahu temu duga. Fadhu Ain. Okey, ingat lagi. Beri pula untuk setahun. Berapa sebulan. Lain. Tu kan ni. Kita belajar Fadhu Ain ni. Ada nak niat lain. Niat kitanya nak perbetul pegangan. Niat kitanya nak perbetul amal ibadah zahir batin. Tu je niatnya. Tapi, waktu mula-mula. Bila ilmu bertambah ni, godaan lagi bertambah. Ada. Ilmu bertambah, godaan lagi bertambah. Tak akan sama. Sebab apa? Bila ilmu bertambah, pegangan jadi betul, amal jadi betul, syaitan bertambah peci. Masih jahil tu, dia layang je. Wa'ama. Syaitan waktu kampung pulaknya. Ada syaitan hok tukang pong, tukang jet. Tukang. Tak ada orang lain dah sini. Kamu seorang je yang mulai. Syaitan pula pong jet pada ni akak. Belajar ni. Bila belajar je, dia memperbetulkan pegangan amalan zahir batin, lagi besarlah godaan daripada syaitan. Mulalah nak cakap pandai. Kemudian ni. Tapi tak lagi. Niat kerana Allah. Tapi dia capur dah. Mukhalifah tu capur dah. Pandangan Maghazali ni kalau capur, masih lagi boleh pahala. Sekadar ikhlas ada lagi tu. Tinggal ikhlas lagi 70%. 30% tu kerana nak suruh puji. Hilang pahala 30%. Masih lagi boleh pahala 70%. Kena mujahadah lah tu. Kena mujahadah. Kita wa'amal sikit-sikit. Amal wajib tak ada timbul nak riak pula. Perbanyakkan amal sunat. Marilah di hati. Nak seorang puji. Itu bukan niat utama. Nak seorang puji. Niat utamanya nak pahala. Tapi dalam buat amal ni pula. Marilah sedikit di hati. Niat nak seorang puji. Terbatas pahala sekadar niat. Untuk puji tu bukan terbatas pahala semua. Kena faham pula kedudukan situ. Ketika jadi putus asa kita. Allah ada riak sikit terbatas amal. Bukan. Sebab yang riak sepenuhnya Allah tak ada dah. Mari semai berjum'ah. Sepenuhnya niat dianya kerana orang. Ada. Lelah mari majmu'ah tu. Lelah majmu'ah, dah. Betul-betul kerana orang. Dia usaha, dia mari tu kerana Allah. Tapi dia mari niat-niat. Yang lain, tambahan pula orang tengok, orang puji. Hati dia mukhallitun, dia capur. Ni hati orang awam, bukan orang arifin. Aulia, suci. Kita nak selamat betul-betul hati, duduk tangga aulia. Jadi wali. Bukan lakon wali. Jadi wali sungguh. Lakon wali ni, hilangkan rasa diri. Hilangkan rasa amal diri. Itu lakon nak jadi wali. Itu guna berjabariyah pula. Hak wali sungguh ni, dia duduk makam fana. Di bahasa mereka, tak ada diri. Tak ada amal diri. Tak ada perbuatan diri. Tak ada ilmu diri. Yang ada hanya Allah. Ni. Hak sampai makam fana. Yang laku ni, kena hilangkan rasa. Kena hilangkan. Jabariyah.
Sebab tu orang cerita. Ada pesan gitu. Tuhan je dia. Alhamdulillah lah. Kemungkinan waris kamu tu wali. Nah, gitu je lah. Kemungkinan waris kamu wali. Wali apa cakap dah jaga hati orang pun. Wali apa gitu. Oh, Jabariyah ke tu. Dua tu je lah. Tuhan je. Tak ada kita. Tuhan je. Oh, makan fanak tu wali. Kalau tak, Jabariyah. Dua tu je lah. Hak wali, hak makan fanak yang sebenar. Hak ni dia lakon. Jadi Jabariyah. Mu Tuhan tak ada kita. Tak ada apa. Bila ada kita yang memilih melakukan, memang akan digoda dengan riak dan ujub. Kenapa awliya bersih sebersih-bersihnya, selamat seselamatnya, nak goda macam mana lagi? Sebab di basirah mereka tak ada pilihan diri, tak ada amal diri, tak ada ilmu diri, yang hanya ada Allah. Jadi nak goda kat mana lagi? Itu hak sebersih-bersihnya dan seselamatnya. Sampai maqam awliya. Itu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk maqam awam ni, memanglah akan sentiasa digoda. Sebab bukan kita ingat pilihan dan perbuatan diri. Wajib berpegang. Kita ada pilihan. Wajib berpegang. Kita ada usaha. Bukan kita ingat. Wajib berpegang benar. Dan memang kita ingat pilihan kita, perbuatan kita. Bukan setakat ingat, wajib berpegang. Kita ada sunnah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau, kami sembah. Dan akan dikau, kami minta pertolongan. Itu kita maqam syariat. Kena duduk situ lah. Bila kami, digoda dengan riak dan ujub. Kena mujahadah lah. Mujahadah. Ni daripada riak dan ujub. Bukan mujahadah nak jadi naik makam wali. Itu atas kurnia Allah Ta'ala. Yang duk buat-buat tu. Hak duduk arifin lain, orang awam lain. Tapi kok mana pun, bila kita letak tapak mula-mula belajar kerana Allah, letak tapak mula beramal kerana Allah, mai godaan macam mana pun, hak asal tetap tahan dah. Hak mari kerana sanad Allah tu lah, nak kena jaga. Mari juga sepenuhnya kerana dunia. Tidak. Adalah 30% kerana dunia. Terbatas pahala sekadar 30%. Itu hak pandangan Imam Ghazali. Itu pandangan muktamad. Jangan cerita kok ada riak sikit, ada ujub sikit, habis terbatas pahala amalan. Jangan letak gitu. Sebab kita orang awam tak boleh nak lari. Bertambah banyak ilmu, bertambah besar godaan riak dan ujub. Bertambah banyak amal, bertambah besar godaan riak, ujub dan takabur. Sebab tu dia kena seiring lah. Seiring. Ilmu amal yang kena seiring dengan ilmu tasawuf dan amal tasawuf. Sebab tu dia kena seiring tauhid, fiqh, tasawuf. Dia kena seiring tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab apa? Sebab dalam kita hak fiqh, kita serta dengan amal. Amal, tasawuf jaga kedok. Dia kena seiring. Tapi susunan dia, tauhid, fiqh dan tasawuf lah. Tapi tetap kena seiring. Bila kita comel dah, ilmu apa semua, nak banyak pula amal sunat. Lagilah kena kuat tasawuf. Sebab, kalau kata sepenuhnya ikhlas, sembahyang 5 waktu ada. Puasa Ramadan ada. Bayar zakat. Pergi Mekah sekali sama hidup tu. Tu dah capur tu dah. Kan ada sembahyang subuh kan orang? Ada dah. Puasa Ramadan kan orang? Ada ni. Bayar zakat. Sikit zakat tu bukan orang. Pergi Mekah. Sekali hak kewajipan tu. Nak kena orang? Tu pun tunggu. Berapa kali nak mati dah. Kita ni.
Dah kali nak mati dah. Tak sampai giliran juga. Tapi ada rezeki, sampai giliran. Hujur sampai giliran. Kalau ikut berapa kali dah nak mati. Dia sekali tu pun nak kena lain juga. Dia besar godaan, perbanyakkan amal sunat. Atau besar godaan. Bila ilmu bertambah, amal bertambah, amal sunat bertambah, atau nak kena mujahadah tu. Hak berkaitan dengan riak dan ujub. Macam ginilah. Orang berjemaah semai Jumaat. Dengan berjemaah semai Zuhur. Tak sama. Sebab Jumaat ni syarat sah semayang. Ada tak? Saya datang berjemaah Jumaat ni kerana orang. Kerana kalau mu main di rumah, tak ada Jumaat. Kalau berjemaah Zuhur, rumah boleh semayang Zuhur. Tak, kalau berjemaah Jumaat dengan berjemaah Zuhur, hati macam mana? Beza. Sebab berjemaah semayang Jumaat ni memang dah syarat sah Jumaat. Tak berjemaah memang tak ada Jumaat di rumah. Ada lagi semayang berjemaah Jumaat ni kerana orang. Tak ada lah. Tapi kalau berjemaah semayang Zuhur, sebab Zuhur di rumah pun sah semayang. Berjemaah di rumah pun boleh fadilat 27. Tak nanti berjemaah di masjid. Hak ni hak nak kena jaga. Ke sama kita? Berjemaah semayang Jumaat, keikhlasan kita. Berjemaah semayang Zuhur, keikhlasan kita. Sama? Dia lain. Sebab berjemaah semayang Jumaat ni syarat untuk sah. Berjemaah semayang Zuhur fadilat. Mana kalau ada riak sikit-sedikit, mana pahala tetap dapat sekodok. Kerana Allah tu banyak mana. Bila belajar tu letak tapak kerana Allah, beramal letak tapak kerana Allah. Ada ni. Walaupun mari godaan-godaan kemudian, kalau berjaga molek-molek, hak tapak asal tu tak akan cabut. Cuma di mari duk kacau ni lah. Mari riak 20%, habis pahala 20%. Riak 30%, habis pahala 30%. Lebih lah orang panggil. Ada lebih? Orang ni? Lebih orang panggil tau. Lebih masa Terengganu tau. Ni hak tanah turun tu kan apa tu? Banjir tu kan? Lebih. Orang panggil apa ni? Hak jalan raya tu. Jalan raya. Terhakis. Terhakis ya tau. Terhakis. Faham tak kita tau. Kadang-kadang kita ni tak ada boleh tolong. Semalam saya majid kata bersu. Gupar apa bahasa buku? Seorang tak boleh jawab. Tengok dalam komen tu, gumpal. Dekat dah ni. Kita kan tak sekolah, tak kerti bahasa baku. Gupar tanya, kalau kita bahasa buku, gupar. Dia ni gupar. Saya cerita ke derma RM1 ke masjid. Derma RM1 dia gupar pula. Ni dia gupar ni. Hak tukang ngira tu, Allah lah ni. Nak betul balik. RM1 je. Mana ni? Dah dia gupar. Apa nak tahu lah. Tu tanya orang-orang hak masjid tu kan ada capung budak-budak tu hak tukang kira duit tu. Ada pesen tu. Kena betul balik duit ni. Dulu saya biasa. Hak kutip derma untuk sekolah dulu. Gitu lah. Boleh banyak tu kau Allah. Kira anak-anak. Kira rumah. Balik rumah. Lepas tengah malam kadang-kadang. Dah RM1 banyak. Tapi kitanya, kalau buka plastik derma tu, tengok dulu. Tengok. Kucah tengok. Banyak je 50. Alhamdulillah banyak ni. Kalau pusing-pusing je, tak apa-apa ke ping 50. Malah ni tak banyak mana lah. Tak banyak mana lah sebab RM1 banyak. Dia gupar. Payah kitanya nak kena tu balik. Saya tanya semalam tu, gupar ni bahasa buku ke apa dia? Seorang dok tolong. Balik tengok dalam FB, gumpal. Gumpal. Ya tak, gumpal tau. Ni, kita gupal lah orang panggil. Kena gumpal. Terengganu ni yang pakai gupar je. Kena sebut gupar. Dia sebut gupar. Dia gupar. Genggam tu lah, dia gupar. Mana lebih ni apa? Habislah pahala kita. Ni, mari riak. Bukan habis pahala hak qadar riak.
Bukan habis pahala sepenuhnya. Habis pahala qadariyah 20%, 30%, 40%, habis ha. Tapi oleh kerana belajar tu dah asasnya kerana Allah, beramal tu asasnya kerana Allah, hak asas tak lari. Cuma tak boleh pahala yang sepenuhnya. Sebab apa kita orang awam, hati kita berbolak balik. Cuma nak awal-awal tu nak letak molek. Belajar kerana Allah, beramal kerana Allah. Belajar kerana Allah, belajar molek, fardhu tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kerana Allah, dapat jannatul khuldi. Dengan taat tu akan dapat nikmat yang berkekalan. Takkanlah nak dunia, mata benda dunia yang sedikit, yang keruh, yang binasa. Macam saya sebut ngulpah lah, biasa tu saya tekannya. Belajar kerana Allah, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Belajar kerana dunia, dunia mungkin dapat, mungkin tidak, akhirat neraka. Nak cerita apa ni? Orang belajar kerana Allah, dunia mereka dapat, bukan tak dapat. Bukan terkadang dunia mereka yang belajar kerana Allah ni lebih banyak pula mereka dapat dunia. Sebab orang kejar akhirah, dunia akan kejar dia. Tapi kalau belajar agama nak dunia, dapatlah dunia. Kalau dapat ada rezeki. Tapi akhirnya keseorangan. Gitu je. Lepas tu saya biasakan, letak kerana Allah. Bukan dunia. Oleh kerana kita belajar kerana Allah, maka dunia kita akan kosong. Tidak. Orang belajar agama kerana Allah lah. Lagi besar ujian dengan Allah. Permurahkan rezeki, luah bahagian dunia. Ujian besar daripada Allah Ta'ala pula. Belajar kerana Allah. Allah Ta'ala akan pemurahkan rezeki, luah rezeki. Itu ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak ceritanya, orang belajar kerana Allah, dunia mereka dapat. Akhirat sama telah lah. Tapi belajar kalau kerana dunia, dunia dapat mungkin, tidak dapat mungkin. Tapi akhiratnya neraka. Nak letak niat tu. Tapi letak niat betul-betul, cobaanlah pulaknya dalam belajar, dalam beramal. Ni hak nak peringat hati kita lah ni. Hak terdahulunya, pujian daripada Allah, kebajikan. Ataupun pujian daripada makhluk manusia yang lemah, yang jahil, yang tak tahu pun kodok amal kamu yang sebenarnya. Mana yang lebih kebaikan? Orang puji, Alhamdulillah. Pada ni. Jangan pujilah saya banyak dosa. Awak banyak dosa, jangan cerita pada orang. Banyak dosa, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Banyak dosa, cerita kepada orang ni, hak masuk dalam bilik tu. Hak masuk bilik kecil tau. Tahu tak? Hak masuk bilik kecil. Faham tak Mak Haji? Masuk bilik kecil tu. Sebelah dia ada seorang, dia pun ceritalah dosa dia. Tak tahu tak? Tak tahu. Kristian tu lah, paderi tu. Orang cerita kena cerita sungguh. Kan dia masuk bilik tu kan. Dia pun cerita kepada paderi sebelah. Dosa dia. Paderi tu lagi banyak dosa daripada dia. Cerita kepada paderi macam mana? Kita yang saya banyak dosa. Banyak dosa, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ni. Oh, nak cerita, nak tawaduk dia. Saya banyak dosa. Kadang-kadang orang cakap gitu nak sorakat dia, bagusnya dia ngaku banyak dosa. Jangan. Kadang-kadang seperti merendahkan diri, hakikatnya dia nak mengangkat diri. Oh, puji Alhamdulillah. Tapi kita insaf diri. Dosa kita banyak, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau tiadakah engkau lihat? Dia ada atau ni. Dia dalam hak Arab tak ada atau tu. Adanya tiadakah engkau lihat? Tiadakah engkau lihat?
Tak ada atau tu. Tiadakah engkau lihat merpati? Tiadakah engkau tu hei nafsu. Atau tu bulat, tak ada atau tu. Tiadakah engkau lihat hei nafsu merpati, burung merpati. Apabila ada ia merpati terbang di hawa, di udara. Betapa besar qadarnya, pangkatnya, tingginya merpati itu. Dan mahal harganya, harga merpati. Dan bertambah tingginya, tinggi merpati. Maksud apa? Merpati yang terbang tinggi itu, besar pakat dia, mahal harga dia, bertambah tingginya merpati. Naik ke atas. Samalah kitanya. Nak besar, naik ke atas, beramal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita gitu je lah. Kan hak tinggi tu kan, mahal harga tu. Hak merpati tu terbang tinggi pula lagi, mahal harga. Mana apa sini? Mahal harga, orang beribadah kerana Allah, bukan kerana dunia. Maksudnya gitu je. Maka angkatkan olehmu, hei nafsu, dengan citamu sekaliannya ke langit. Naik bertambah tinggi, tengok burung merpati. Bertambah tinggi, bertambah besar pangkat merpati. Bertambah mahal harga merpati. Maka angkatkan olehmu dengan citamu, sekalian dengan cita, ke langit. Mana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak pergi kepada makna kepada Allah, ke langit ataupun dengan makna ke langit ni, biarlah niat cita yang tinggi. Mana tinggi? Akhirat. Cinta rendah ni dunia. Dunia murah. Merpati naik ke atas tu kan lebih mahal, lebih tinggi. Sama juga cita kena naik sampai ke langit. Cita kena tinggi. Dengan bahawa cita tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah nak dunia, itu cita yang rendah. Bukan cita yang rendah. Hak terdahulunya sejahat cita, sehuduh-huduh cita kalau nak dunia. Nak cita yang sebenarnya, cita ke langit, biar lebih tinggi. Dan sunyikan hati kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunyikan, mana dan bulatkan dan bersihkan hatimu bagi Allah Ta'ala. Yang wahid, yang esa, Al-Qahar, yang amat mengerasi. Yang dengan tangannya, dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala. Dan yang dengan tangannya, dengan kudrahnya, dengan kuasa Allah Ta'ala, segala pekerjaan. Ni pekerjaan kita ni. Belajar wa amal. Semua tu datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kamu sia-siakan barang yang kamu dapat dengan barang. Mana barang ni? Daripada ta'ah. Itu mana barang? Daripada ta'ah. Jangan kamu sia-siakan dengan tiada sesuatu. Kenapa? Dengan tak ada pahala. Dan jangan kamu sia-siakan barang yang kamu dapat dengan dia. Mana barangnya? Daripada ta'ah kamu, daripada ketaatan kamu tu. Jangan kamu sia-sia dengan tiada suatu, yakni dengan tiada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah wa amal, kerana untuk dapat dunia. Letak cita tu sampai ke langit. Cita tu cita akhirat. Hati wa ibadah semata-mata bagi Allah yang wahid, yang esa, yang qahar, yang dengan tangan, dengan kudrahnya segala pekerjaan. Semuanya datang daripada taufik hidayah, inayah daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakiki dia gitulah. Ini hak untuk peringat kepada hati kita masing-masing. Nak reda Allah. Tu apa cita yang tinggi ke langit. Nak dapat reda manusia, itu cita yang huduh, cita yang jahat, kurang tilik, hina perbuatan. Letak niat molek, letak niat asalnya molek dah. Jaga niat tu molek. Asal memang letak niat molek. Kemudian niat molek tu kena jaga sentiasa. Sebab kita nak jaga keikhlasan ni ketika sebelum melakukan amal. Ketika melakukan amal dan selepas melakukan amal. Sebelum, ketika dan selepas. Kita buat amal ibadah sunat. Kita sedekah jariah. Ikhlas kerana Allah. Sedang buat amal. Sedang sedekah jariah. Ikhlas kerana Allah. Siap dah buat amal. Siap dah sedekah jariah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah duduk sibuk nak cerita ke orang lah. Supaya orang puji. Tak payah. Kekalkan amal keikhlasan sampai kita mati. Contohlah kita kata, kita lah dengan masa kita, dengan tenaga kita, dengan wang ringgit, terbenalah satu masjid. Contoh. Dengan tenaga kita, dengan usaha kita, dengan masa kita, dengan wang ringgit kita, terbina satu masjid. Alhamdulillah makmur. Walaupun kemudian tu orang lupa kepada jasa kita. Tak apa. Sebab kita nak hak langit, hak akhirat, hak lebih tinggi. Tapi orang lupa jasa kita. Tak ada masalah tu. Sebab orang daerah kita pun, kita ni pandai buat masjid je. Sebab kita cerdik, boleh cari duit sendiri pula, terbina masjid. Kita dah pandai nak makmurkan masjid. Ada orang lain yang tolong makmurkan, alhamdulillah lah. Kita boleh pahala bina masjid dan kita boleh pahala berpanjangan masjid yang makmur. Ada orang mentang-mentang masjid dia banyak infak, dia nak kawal. Biar tak makmur pun. Lepas tu asyik duk cerita ke orang, masjid tu aku tu. Tak apalah, dia nak tu. Nak hak dunia. Bukan masjid dia pun. Dia kata masjid toki dia buat. Tiang tu tiang toki dia bubuh. Toki dia. Bukan dia pun. Nak kawal juga. Biarlah masjid tu tak makmur pun. Sebab ada tiang, hak toki dia bubuh. Kata ginilah, buang tiang tu susah sangat. Toki, tak kena-kena dia pun. Ini manusia. Dah kalau masjid tu toki dia yang usahakan dahulu, biar makmur. Biar makmur lah. Sebab apa? Toki dia boleh pahala yang berpanjangan. Cucu pula nak sekat, nak kawal, biar tak makmur pun. Ini manusia. Atas masjid tu bukan balai raya. Kalau bubuk lari tak apa. Tiang berlari tu toki aku buat bubuh. Tak ada pula gitu tau. Balai raya. Tak ada tiang toki. Makna kita yang usahakan. Kemudian orang yang makmurkan. Orang dah heran ada kitanya. Tak apa. Jaga keikhlasan selepas siap kita buat. Kita buat dulu kerana Allah kan. Sedang buat kerana Allah kan. Kerana Allah lah. Sampai akhirat. Jangan kita hancurkan hak pahala yang berpanjangan yang kita dapat. Sebab apa? Sebab tempat tu sudah jadi makmur, orang lain yang atur. Tapi kalau tak pandang kita, tak apa. Dunia sementara. Maknanya apa? Tunggu masa mati belaka kitanya. Tunggu masa mati belaka. Seorang mati. Tak kan gitu? Tahu? Ke lama dah dengar berita kematian. Seorang mati. Hak lebih muda daripada kita. Hak lebih sihat daripada kita. Hak lebih muda lebih sihat daripada kita. Lepas tu kita nak untuk dunia yang keruh, yang sedikit, yang binasa. Hak ni untuk kita
Benda ni. Tilik kepada hati kita sendiri. Dan demikian lagi, bila engkau baikkan tilik, maka engkau lihat pemberian Allah Ta'ala dan bangkitannya, nikmatnya yang amat besar atasmu. Daripada taat, di dalam taat ini, dengan dikuasakan kamu daripadanya. Allah yang beri taufik hidayah, bukan hak kita pun. Itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pemberian Allah, boleh belajar, boleh beramal. Itu semua datang daripada Allah. Orang tak mau belajar, di mani-mani je. Maghrib, habis solat maghrib, mani-mani je, senyum-senyum je. Santai je, lari keluar. Dia jerembung lah dengan orang mengajar ke, dengan orang datang nak belajar. Tidak heran. Mari dah nak belajar, mu jahil, aku pandai belah kedah. Dia lari tu, santai, senyum-senyum je. Nanti isyak dia mari pula. Isyak lambat, dia pergi sembang isyak lain. Gitulah, tapi santai je. Dia tambah belajar. Padahal ada apa-apa pun duduk belajar, tak ada orang soal pun, nak lena, nak tidur pun, tak ada orang kacau pun, nak lari apa? Ni. Makna apa tu? Semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh belajar, boleh duduk, iktikaf kekal masjid, itu semua datang daripada Allah. Semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya, kita tak ada apa sekarang pun. La haula wa la quwata illa billah. Tapi kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 287, petok bawah sekali. Kita perhabis dulu hak petok terakhir ni, dan kita undur baliklah hak syarat sah berjemaah, muwafaqah pada perkara sunat yang keji menyalahi. Ambil hak petok terakhir ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. La takhallufu ay la yusannu takhallufu li'itmami suratin bal yukrahu iza lam yalhaqil imama fi rukun. Ambil terjemahan dia dulu. Tidak sunnah berselisih. Takhalluf, berselisih. Dengan bau tidak muwafaqah akan imam. Tidak ikut serta imam. Kenapa berselisih ni? Guna menyempurnakan bacaan surah. Malahan makruh membaca surah bila mana kemudian tak dapat membaringi, tak dapat menghubungi imamnya di dalam rakaat. Yang terdahulu, tapi ini bukan bicara bab muwafaqah pada perkara sunat. Dia pergi kepada bicara yang lain sedikitlah. Makmum imam selesai membaca tasyahud awal, imam pun bangkit rakaat ketiga. Makmum belum selesai membaca tasyahud awal. Hak yang kita baca tadi ni, makmum selesai membaca surah, imam selesai membaca surah dan imam rakaat. Makmum belum selesai membaca surah. Hak ni soalan normal.
Soalan yang biasa ditanya. Imam bangkit rakaat ketiga, makmum belum selesai membaca tasyahud awal. Imam sudah rakaat, makmum belum selesai membaca surah. Ke macam mana? Imam bangkit rakaat ketiga, selesai membaca tasyahud awal, tapi makmum baru nak asyhadu an la ilaha illallah, baru makmumnya. Masalah baca hari ininya, imam selesai membaca surah, imam rakaat. Makmum tak habis lagi baca surah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, bacaan perlahan, makmum membaca surah sendiri, kan? Jadi, makmum sedang baca surah, imam Allahu Akbar. Sama ada ikut imam rakaat segera, potong hentikan surah, ataupun makmum sudahlah surah tu barulah rakaat ikut imam kemudian. Ini dua masalah yang biasa ditanya dan dua masalah kita akan hadapi. Dua masalah kita akan hadapi. Makmum pula makmum tua-tua pula, bacaan lambat. Imam pula imam muda-muda, bacaan dia cergah. Mana? Dah. Yalah. Makmum hak tua-tua ni, dia baca habis, dia bukan boleh sambung lalu. Dia kena macam gitulah, kan? Tarik nafas sikit baru boleh sambung baca semula. Tu imam muda. Dia nafas dia cergah lah. Belum selesai baca tasyahud, imam bangkit rakaat ketiga. Belum selesai baca surah, imam sudah rakaat. Hak berkaitan dengan tasyahud minggu lepasnya, imam bangkit rakaat ketiga, makmum belum selesai. Makmum belum selesai baca tasyahud, makmum diharuskan menyudahkan tasyahud. Diharuskan. Diharuskan. Tidak dimakruhkan. Bahkan, kalau makmum ni, tu imam yang somo-somo lah. Tu imam yang ratib, tu imam yang tetap di masjid. Kalau lambat sikit bangkit rakaat ketiga pun, Fatihahnya akan dapat diselesaikan bacaan walaupun bangkit lambat sedikit. Kalau makmum dia tahu seumpama tu, sunat makmum menyudahkan tasyahud awal. Perabi. Bangkit lambat sedikit tak ada masalah. Imam tu Fatihah dia baca dengan comel. Kalau bangkit lambat pun, hak sama-sama dah kita baca Fatihah selesai baru dia rakaat. Sunat kita habiskan bacaan tasyahud awal. Pada ni, kalaulah macam mana ni, kita semayang tempat orang ni. Kita semayang tempat orang. Kita semayang tempat orang. Imam bangkit rakaat 3. Kita tak tahu ni. Kita hanya dalam perjalanan je. Tu imam pasal mana kita tak tahu. Diharuskan saja. Tidak disunatkan. Diharuskan. Menyudahkan tasyahud awal. Tapi yang lebih aulanya, bangkit segera. Dok, kita semayang ni bukan tu mana kita semayang di tempat perjalanan. Tempat orang kita semayang ni. Jadi, tasyahud kita belum habis, imam sudah bangkit pada rakaat 3. Kalau kita bangkit lambat, Fatihah kita tu boleh habis baca ke dok? Mana kita tahu? Tu imam di pasal mana? Diharuskan kita masih lagi menjudah kata tasyahud awal, tapi lebih aulanya kita bangkit segera. Pada ni. Aulanya kita bangkit segera. Kalau kita tahu, tak apa. Bangkit lambat rakaat 3. Fatihah kita walaupun bangkit lambat tak akan terganggu. Sunat kita makmum menghabiskan bacaan tasyahud awal. Tambahan pula, kita di hujung dah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita bangkit lambat pun 3, 4, 5 saat je. Faham tak ni? Kita di hujung dah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Imam pun Allahu Akbar.
Kita tambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2-3 saat je, lambat sikit. Ada ni. Mana Fatihah kita tidak tergendala, sunat kita sudahkan tasyahud awal. Ada ni. Tapi memanglah kalau kita sudahkan tasyahud awal, kalau orang cergas, dia boleh bangkit cepat. Fatihah dia tidak tergendala. Dia orang tua pula. Bangkit pada beliau kat 3 ikut tu imam pun. Apa ni? Dia nak bangun tu. Apa? Tuah panggil tak? Bukan dia tuah. Dia tuah nak bangun tu. Tak lagi tuah. Tuah nak bangun tu lah. Apa ni? Panggil apa? Bukan dia nak bangun tu. Tuah sikit lah. Kena tahan, kena tekang situ. Dah tak apa sihat. Lutut sakit pula. Sihat. Tenaga tak apa nak ada. Daging banyak. Dia masalah dia. Taklah. Tenaga tak apa nak ada. Daging banyak pula nak kena pikul. Lah banyak pikul daging tu kan. Jadi nak bangun berdiri tu kok. Orang itu wah nak. Lambat. Kalau sudah tasyahud awal pula. Dah lah bangun tu lambat 3-4-5 saat. Lepas tu nak boleh ketegak tu pula. Hak ni aula segera bangkit. Ada ni. Diharuskan kalau dia nak sudah juga. Tapi aula segera bangkit. Yang sunat selesaikan. Kita habiskan tasyahud kita dengan selawat. Fatihah kita boleh baca selesai. Barulah imam rakaat. Barulah kita sunat selesaikan tasyahud serta selawat. Kemudian melepas saya tersilap. Silap sebut. Dia kalau kita nak menyelesaikan tengok tasyahud. Tanda ni. Kemudian bangun lambat sedikit. Baca Fatihah separuh ke 3/4 Fatihah. Imam rakaat. Imam rakaat. Ada ni. Kita macam tadi kan, kita tak tahu tu imam kita sembahyang di masjid perjalanan sahaja. Kita sudah juga. Kita pun bangkit berdiri. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rakaat dah. Jadi kita lambat bangun tadi. Lambat bangun kerana kita nak menjalankan tasyahud awal. Kalau kita bangun segera, imam mempercepatkan bacaan, sah. Kita masbuk. Atau mudah. Terokok je. Tapi sekarang ni, kerana kita bangun lambat. Menyebabkan, kita tak dapat menyelesaikan bacaan Fatihah. Tegak kita sampai merokok tu, masa yang tak sampai, masa satu Fatihah. Sebab apa? Sebab dia bangkit lambat. Kerana nak menyedahkan tasyahud awal. Saya sebut ngelepasnya, Syekh Ibnu Hajar tak? Maaf 3 ukur panjang ada tak? Syekh Ramli, maaf 3 ukur panjang. Syekh Ramli yang maaf 3 ukur panjang. Sebab Syekh Ramli ni maaf 3 ukur panjang belaka. Dia muafiq yang, dia banyak masalah muafiq kan. Dia muafiq yang terlupa membaca Fatihah. Muafiq yang syok Fatihah baca ke tidak. Muafiq yang menunggu bacaan surah imam, tiba-tiba imam rakaat tanpa membaca surah. Itu semua muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Ada ni. Dia ada 3 masalah dalam bahas Jambar. Dia ada masalah yang keempat. Dia ada 4 masalah. 5 masalah campur dengan 4 jadi 9. Hak 5 masalah ni lah sepakat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Makmum lupa membaca Fatihah. Muafiq. Makmum yang syok Fatihah baca ke tidak baca. Makmum yang tunggu bacaan surah imam, tiba-tiba imam tidak membaca surah ataupun imam baca surah yang pendek. Makmum yang bersibuk dengan bacaan doa iftitah. Dia ada 5 masalah tu. Satu lagi. Ini muafiq yang keuzuran
makmum yang lambat bacaan kerana kejadian. Umpama gagap. Bukan kerana waswas. Waswas tidak masuk. 5 masalah ni, muafiq yang keuzuran, yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, sampai ada sujud yang kedua. Dia ada 3 masalah, campur lagi 1, ada 4 masalah. Dalam bahjah mardiyahnya, makmum tertidur dalam tasyahud awal. Tertidur dalam tasyahud awal. Ada ni. 2 papa pungunya rapat. Dia tertidur. Tidak ada perkara yang membatalkan sembahyang. Tidur tidak ada. Tidur berkait dengan wuduk, batal ataupun tidak. Kalau wuduk batal, berhadas kecil itu membatalkan sembahyang. Bukan tidur, berhadas kecil membatalkan sembahyang. Kalau tidur 2 papa punggung dia rapat, tidur tu tidak membatalkan wuduk. Sembahyang tak batal. Dia pun tidur. Imam rakaat ketiga dah, dia tidur tasyahud awal. Dia bangkit lambat. Dia bangkit tu imam rakaat. Kalau pandangan Syekh Ibnu Hajar, masbuk, rakaat segera. Pandangan Syekh Muli, dihukumkan sebagai makmum muafiq. Dihukumkan, kalau ikut takrif dia masbuk. Dihukumkan sebagai makmum muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Dan kita bahjah mardiyah laginya, makmum tersilap dengar takbir intiqalat. Jadi makmum dalam tabir lah, kita kata orang perempuan, dia tak nampak tu imam, dia tak nampak makmum lelaki. Jadi tu imamnya Allahu Akbar, pendek. Jadi makmum pun duduk tasyahud. Makmum pun duduk tasyahud. Ingat kau rakaat pertama. Kena-kena imam rakaat yang ketiga, dia terus pada berdiri, tapi takbir dia pendek. Dia sepatutnya apabila dia berpindah pada berdiri, takbir dia panjang. Allahu Akbar. Itu berdiri. Allahu Akbar itu berpindah pada tasyahud. Pada ni. Jadi makmum ni mari tengah semayang. Tak tahu rakaat berapa. Jadi Allahu Akbar pendek. Makmum pun tasyahud awal. Imam rakaat ketiga bangun berdirinya, tapi takbir pendek. Pada ni. Jadi makmum duduk, imam berdiri rakaat ketiga. Ni makmum mari tengah semayang. Dia ingat kau rakaat pertama lah sebab imam berpindah pada berdiri. Ingat kau kedua sebab imam takbir tu pendek. Ingat ke imam berpindah sujud pada tasyahud awal. Dia pun duduk tasyahud awal. Imam berdiri. Bunyilah Allahu Akbar. Imam rakaat, dia pun bangun berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Siap dah lah. Sami Allahu liman hamidah mana ni? Dia kalau pandangan Syekh Ibnu Hajarnya masbuk. Bila dia masbuk, imam iktidal, rakaat dia tidak dikira. Dia wajib iktidal ikut imam. Kena tambah rakaat lepas imam beri salam. Pada Syekh Ramli, dihukumkan muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu. Tahu tak? Dia pilih Ibnu Hajar hukum masbuk. Masalah sekarang imam iktidal. Kalau kita makmum masbuk, imam iktidal, apa jadi kita? Rakaat kita ada masbuk kan? Imam iktidal apa jadi? Kita cerita masbuk sama-sama tu. Kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Apa jadi? Kita masbuk ni, kita masuk semayang, imam dah rakaat. Ni masbuk semua. Hak biasa berlaku ni, kita Allahu Akbar masuk semayang, imam dah rakaat. Memang kita masbuk kan? Kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Macam mana masbuk kalau imam iktidal? Tak sempat rakaat. Makmum masbuk tersebut tak ada rakaat. Dia wajib ikut imam yang tidak rakaat seorang, batal semayang. Waktu masbuk biasa berlaku. Sekarang ni
Dia masbuk kata Ibn Hajar. Tapi imam sudah iktidal. Tak lewat apa dah lah. Dia pun lepas tangan jadi iktidal. Kena tambah rakaat lepas salam. Tapi pandangan Syekh Ramli-nya dah. Bukan masbuk, muafiq. Bila muafiq, wajib menyerahkan bacaan Fatihah. Imam iktidal ke sujud ke, kamu sudah Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Makmum tersilap dengar takbir intiqalah. Jadi imam ni sujud berpindah pada berdiri rakaat ketiga. Tapi takbir dia pendek. Allahu Akbar. Jadi makmum kita buat contoh ke perempuan dalam takbir tak nampak. Allahu Akbar. Tasyahud lah tu. Sujud udah tasyahud. Awal akhir boleh jadi belaka. Dia pun duduk tasyahud. Imam dia rakaat ketiga dia tak nampak. Tapi kalau tu imam tu Allahu Akbar. Tahu. Imam berpindah daripada sujud yang kedua kepada qiyam pada berdiri. Rakaat yang kedua mungkin. Rakaat yang keempat mungkin. Itulah. Sebab makmum dalam tabir ni masuk orang tengah semayang. Rakaat berapa tak tahu. Tak ada. Tapi imam ni takbir pendek dia berpindah pada berdiri. Rakaat yang ketiga. Rakaat keempat. Rakaat tiga, rakaat keempat lah. Rakaat keempat. Salah sebut. Rakaat keempat. Sekarang ni imam rakaat ketiga. Makmum ikut imam ni makmum rakaat pertama. Tapi makmum tak tahulah imam rakaat ketiga ke apa. Jadi selesai rakaat ketiga, imam bangkit rakaat keempat. Berdiri kan? Sepatutnya takbir dia Allahu Akbar. Sebab dia berpindah dari sujud yang kedua pada berdiri berpindah yang jauh, maka disunatkan takbir yang panjang. Tiba-tiba imam rakaat ketiga ni berpindah rakaat keempat. Allahu Akbar. Bunyi macam berpindah tasyahud. Dia Allahu Akbar kepada berdiri. Jadi makmum ikut tengah semayang ni, rakaat yang kedua ni tasyahud awal. Dia pun duduk tasyahud awal. Imam rakaat ketiga bangkit rakaat keempat dah. Dia pun tersalah dengar. Dia pun duduk tasyahud awal. Imam baca Fatihah rakaat keempat Faham tak? Habis baca Fatihah, Allahu Akbar ke rakaat. Makmum ni kira habis baca tasyahud dah ni pun Allahu Akbar dia berdiri. Faham tak? Dia dapat dah masa tu Fatihah? Tak dapat tu. Jadi Syekh Menajar kata, masbuklah dianya. Tapi tak sedar lagi ni. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Imam rakaat keempat tadi bukan rakaat ketiga. Jadi bila makmum ni masbuk, imam iktidal, wajib lepas tangan. Ikut imam iktidal. Tak boleh rakaat dah. Rakaat tu tidak dikira. Tambah lepas imam memberi salam. Tapi Syekh Ramli tidak. Dihukumkan sebagai makmum muafiq. Dihukumkan sahaja. Kalau ikut ta'rif dia masbuk. Dihukumkan makmum muafiq. Bila muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Tinggi pada tasyahud awal. Dia berbeza tasyahud awal. Tasyahud awal dia berbeza. Bila makmum ni bangkit lambat sedikit. 5 saat ke. Pada ni. Jadi bila dia bangkit lambat, dia berdiri, kemudian dia baca patah sapa ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke contohnya, imam pun Allahu Akbar. Rokok dah tu imam. Jadi makmum yang menyodorkan tasyahud awal tadi ni, dia berdirinya lambat, sampai masa dia berdiri, sampai ke imam rokok, dapat tak masa satu Fatihah? Memang tak dapat. Kalau ikut takrifan, namanya masbuk. Dah. Dihukumkan muafiq. Syekh Ramli dihukumkan muafiq, mudah. Yang keuzuran dimaafkan ketika 3 rukun yang panjang. Syekh Ibn Hajar hukum muafiq juga. Dia panggil tak uzur pula dah. Tak uzur hanya maaf ketika 2 rukun sahaja. Situ beza. Syekh Ibn Hajar mudah. Syekh Ramli mudah. Tertidur, bangkit lambat, muafiq juga. Tersilap dengar tapi intiqalah, muafiq juga. Menyodorkan tasyahud awal, bangkitnya lambat,
Tak dapat masa Fatihah, muafiq juga. 3 masalah. Sama-sama muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Senang. Syekh Ramli senang. Syekh Ibn Hajar payah. Syekh Ibn Hajar payah. Tapi kalau macam tadilah, macam tertidur tu, kalau Syekh Ibn Hajar hukum masbuk senang, rokok je lah. Fatihah. Ini persoalan kita lambat bangkit pada 2 rakaat 3 kerana nak menyudahkan tasyahud awal. Yang sunat kita menyudahkan kalau kita mengetahui kita bangkit lambat, Fatihah kita boleh selesai sebelum kita rokok kat ketiga. Hak jadi gini ni, kita tepat orang. Imam bangkit kat ketiga. Kita tasyahud belum habis lagi. Nak sudah juga, bangkit je lah. Nak sudah juga. Memang diharuskan kita sudah. Tapi aula kita bangkit lebih utama. Lebih baik kita bangkit. Boleh jadi macam-macam tu. Sebab kita bukan duduk kampung kita. Kalau duduk kampung kita kena ada. Tok imam tua, dia lambat rokok. Rokok ketiga. Tok imam muda, dia cepat rokok. Rokok ketiga. Sebab tok imam tua tak ada kerja dah. Tok imam muda banyak kerja. Dah. Gitulah. Tok imam tua, semayang steady je. Itu tok imam muda ke? Allah, lelah kita orang tua nak ikut. Itulah kata tok imam tua, dia pecing dah. Tak ada kerja buat dah. Tok imam muda ni banyak kerja. Sebab tu dia laju. Lelah orang tua ikut. Kita kamu tu tahu dah. Kita tasyahud awal belum habis lagi, imam bangkit dah. Tok imam tua. Kita bangkit lambat sikit pun, Fatihah kita selesai. Sunat kita sudah kata tasyahud awal. Pada ni. Gitulah. Tapi kalau kita 4 orang, kita mana tahu tu imamnya macam rakaat ketiga. Harus kita menyudahkan tasyahud awal, tapi aula kita bangkit segera. Tiba-tiba kita menyudahkan juga. Kita bangkit lambat. Sekejap imam rokok. Kalau kira masa dapat satu Fatihah, tak dapat. Kalau ikut takrif masbuk, dah. Syekh Ramli muafiq, Syekh Ibn Hajar muafiq. Cuma bezanya Syekh Ramli muafiq yang dimaafkan, yang uzur yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Syekh Ibn Hajar muafiq yang tak ada uzur. Tak ada uzur apa? Tak ada uzur lah. Kamu tadi setakat nak menyudahkan tasyahud awal je. Kalau bangkit segera pun tak ada salah pun. Tak ada ni. Bukan rukun pun tasyahud awalnya. Tak ada uzur. Bila tak ada uzur, muafiq dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Rokok dan iktidal sahaja. Rokok rukun panjang, iktidal rukun pendek. Ada rukun saja. Tapi nak mudah pakai Syekh Ramli lah. Dimaafkan tinggal 3 rukun panjang. Itu senang. Tapi kita ni, kita hak pandangan Syekh Ibn Hajar ni. Muafiq. Dihukumkan muafiq. Kalau ikut tarikh masbuk, dihukum betul muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tak ada uzur dia panggil. Tak ada uzur. Tak ada sebab yang mendesak setakat nak menyudahkan tasyahud awal. Hak muafiq hak ada uzur ni. Muafiq yang lambat rokok kerana nak menyudahkan Fatihah tu rukun semayang. Ni tadi dia lambat bangkit daripada tasyahud awal. Dia panggil tak uzur Syekh Ibn Hajar lah. Hanya maaf 2 rukun saja. Imam rokok sudah Fatihah. Imam iktidal. Nak habis dah ke? Kalau nak habis, habis Fatihah. Rokok kemudian. Imam iktidal. Satu ayat lagi ni, imam sudah nak berpindah pada sujud yang pertama ni. Kalau seumpama tu, wajib niat mufaraqah. Payah sikit lah tu. Faham tak? Dia gini. Dia makmum. Di hadapan dia bicara. Dia bicara di hadapan. Makmum hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. 2 rukun sahaja. 2 rukun sahaja. Faham tak? 2 rukun je. Ingat tak kita bicara kunut dahulu? Imam lupa membaca kunut. Makmum sunat membaca kunut pendek
jikalau makmum sempat dengan imam dalam sujud yang pertama. Sunat. Makmum baca kunut pendek. Imam sudah bangkit duduk antara dua sujud. Sudah tidak disunatkan lagi kita membaca kunut, hanya diharuskan sahaja. Bukan yang Anas ni menghukumkan makruh. Sebab sudah ketinggalan satu rukun yang lengkap, itu sujud yang pertama. Imam sujud yang kedua sahaja. Makmum masih lagi duduk dalam iktidal baca kunut. Apa hukum dia? Sudah ketinggalan dua rukun. Sujud yang pertama sudah ketinggalan. Duduk antara dua sujud sudah ketinggalan. Sebab imam sudah sujud yang kedua. Bila ketinggalan dua rukun saja, batal sembahyang. Sebab makmum hanya nak menyodorkan kunut. Kunut kan rukun sembahyang pun. Dia hanya maaf dua rukun. Dia hanya maaf dua rukun saja sebagai makmum. Jadi kalau kita balik kepada persoalan muafiq yang tidak ada keuzuran, hanya dimaafkan dua rukun. Ni kalau kita pergi faham molek, biasa berlakunya ketika sembahyang tarawih. Biasa berlaku ketika sembahyang tarawih. Imam membaca surah pendek. Qul huwallah sahaja. Bukan kedua. Memang kita tahu dah. Imam baca qul huwallah sahaja. Qul huwallah pula diwasa pula. Kita buat masalah lah diwasa pula. Dia kalau kita tunggu imam selesai membaca Fatihah, kita pun baru baca Fatihah, sunat dia gitu kan. Tiba-tiba imam baca qul huwallah, imam baca wal asri, imam baca inna a'taina, kita tak tahu. Sekejap imam rakaat, dipanggil muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Hak sembahyang biasa ni. Hak tarawih tu kita tahu dah. Hak kedua dia baca qul huwallah. Hak pertama dia baca al-haq, hak kedua qul huwallah. Dia susun gitu kan. 20 rakaat tu. Jadi kita tahu dah imam akan membaca surah qul huwallah cepat pula. Kita tahu dah. Kita muafiq lah. Tapi tidak keuzuran. Kita tahu dah imam akan baca qul huwallah wasa pula. Kita pun tunggu sampai ke imam selesai baca Fatihah. Waladdallin amin. Kita pun baru baca Fatihah. Baca 2-3 ayat imam rakaat dah. Kita muafiq. Yang tak ada keuzuran. Sebab tahu dah imam baca surah pendek tadi kan. Hanya maaf 2 rukun saja. Imam rakaat kita wajib sudah Fatihah sebab kita muafiq. Imam i'tidal kita wajib sudah Fatihah sebab kita muafiq. Allah, satu ayat lagi nak baca ni. Siratal ladzi tak baca lagi ni. Imam nak turun sujud dah. Kalau imam turun sujud, kita belum rakaat, batal sembahyang sebab sudah ketinggalan 2 rukun, rakaat dan i'tidal. Kalau kita nak rakaat sebelum baca siratal ladzi, batal juga sebab kita muafiq rakaat tanpa menyodorkan Fatihah, dah batal kedua-dua. Macam mana? Wajib niat mufarakah. Nak elok masalah ni lah, makmum akan baca Fatihah di awal sedikit. Imam baca Fatihah separuh, rakaat kedua tarawih ni, makmum sudah memulai baca Fatihah. Gitulah. Itu cara dia. Kalau tunggu sampai imam waladdallin amin, okey je. Tapi kamu tahu dah, imam baca qul huwallah je. Hanya dimaafkan kalau 2 rukun. Kalau 2 rukun i'tidal tak selesai kat Fatihah, wajib niat mufarakah benar. Kan itu orang amal kan. Makmum akan baca Fatihah awal sedikit. Imam baca iyyaka na'budu, makmum pun bismillah lalu dah. Dah comel ke makmum membaca Fatihah ketika imam belum selesai membaca Fatihah? Tak comel, tapi nak hadapi di hujung itulah bermasalah. Gitu je lah. Jadi kita balik kepada makmum ni, dia nak menyodorkan tasyahud awal. Jadi dia bangkit lambat. Bila dia bangkit, imam pun separuh Fatihah dah contohnya. Sekejap imam rakaat. Pandangan Ibnu Hajar dihukumkan sebagai muafiq. Tapi tak ada uzur. Hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Dia pun wajib menyodorkan Fatihah, imam rakaat. Tak apa lagi. Imam i'tidal. Last dah tu.
Imam bergerak je nak sujud, dia belum lagi habis baca Fatihah, tak ada jalan lain dah, dia wajib niat mufaraqah. Mereka pakai pandangan Syekh Ramli. Dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang sampai sujud yang kedua. Tapi tak apalah, kita akan sambung bicara pula tu di syarat kemudian tu. Itu persoalan berkaitan dengan menyudahkan tasyahud awal. Hak ni berkait dengan imam sudah rokok, makmum belum sudah membaca surah. Imam sudah rokok, makmum belum sudah membaca surah. Imam rokok sahaja, makmum tidak disunatkan menyudahkan bacaan surah. Wa iza raka'a farka'u. Nabi kata, bila rokok oleh imam, maka rokok oleh kamu. Dok, kita ni membaca surah Al-Quran. Al-Quran ni selebih-lebih zikir di dalam sembahyang. Meninggalkan bacaan surah termasuk sembahyang sunat, hukumnya makruh. Surah mazhab Hanafi wajib. Tak ada surah, hanya sembahyang jenazah. Sebab jenazah ni nak cepat, maka tidak ada surah. Sehingga ulama berbeza pandangan. Kalau sembahyang jenazah atas kubur, tak ada nak cepat mana-mana dah. Sunat tak baca surah. Pandang pertama tak sunat jugalah. Di situ ada khilaf lah. Sebab kita sembahyang mayat di hadapan sebelum ke bumi, jangan baca surah sebab nak cepat. Ada ni, nak cepat pergi ke bumi. Surah pun sunat jangan baca sebab nak cepat pergi ke bumi. Sudah beri salam, panjang pula dibaca Quran. Janganlah gitu. Di Quran yang paling afdal di dalam sembahyang. Tapi oleh kerana nak cepat sembahyang jenazah ni, supaya segera kepada perkuburan, surah tak sunat baca. Surah tu apa dia? Quran. Quran bila yang paling afdal? Quran paling afdal baca dalam sembahyang. Tapi kerana nak cepat solat jenazah ni, surah tak sunat baca, nak cepat. Tiba-tiba, sudah salam, dia baca panjang, nak tahlil pula dah. Kau macam mana? Kakak-kakak sudahlah. Nak baca kita kampung ni, kalau kita dok baca apa-apa, orang pelik pula. Kita bacalah Fatihah sekali, Qul Allah 3 kali ke. Doa jelah, doa pendek-pendek sudahlah. Panjang pula doa, ya panjang-panjang, panjang lepas ke bumi doa panjang-panjang pun. Panjang pula doanya, diulang balik doa dalam sembahyang tadi. Panjang pula jadinya. Tunggu saya mudah je, dia angkat tangan berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azzib hazal mayyit 3 kali. Wasallallahu. Tapi bismillah adalah. Angkat tangan bismillah, baca alhamdulillah, baca selawat, baca Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azzib hazal mayyit 3 kali wasallallahu. Tapi saya tak bacalah pendek gitu, saya tambah sikit lagi sebab kampung pelik. Kalau Tok Guru buat tak apa. Kalau kita nak uik buat ni, kenal nak uik? Tahu nak uik? Tok Guru buat, orang respect je Tok Guru. Kita nak uik buat ni ke, malah baca doa. Pendek doa. Dia kata kita malah. Dan nak uik. Kalau Tok Guru dah apa? Ada Tok Guru. Dia dah buat tahlil Tok Guru ni. Dia dah buat tahlil. Orang jemput juga dia. Dia marilah. Dia duduk, dia baca Qul Allah Fatihah, dia pun baca doa. Tak tahlil. Orang kampung tak apa, sebab orang kampung Tok Guru mari tu dia sesuka dah. Tapi kalau kita nak uik buat, perambat dia orang lah kitanya. Dia balik sama makan. Allah nak tahlil, baca Fatihah sekali, baca doa. Kita buat nasi minyak ni. Dan kita nak uik, jangan buat. Tok Guru kita buat gitu. Tengok ke orang. Tu Tok Guru ni kita nak uik. Jangan buat gitu. Jadi saya biasa doa lepas mayat saya panjang sikit lah. Panjang sikit. Janganlah panjang sangat. Sebab nak cepat. Lepas ke bumi boleh doa panjang. Lepas ke bumi. Jangan doa panjang lepas mayat. Surah
Al-Quran selebih berzikir pun tak sunat baca tiga sembahyang jenazah. Adapun sembahyang yang lain, jangan tinggal surah. Tinggal surah, hukumnya makruh. Ada ni. Tetapi, kalau kita makmum, kita membaca surah, sembahyang bacaan perlahan zuhur dengan asar, yelah, mana kita tahu imam baca surah apa? Kita baca surah, kita nak baca lah. Belum sudah baca surah, imam rokok. Tidak disunatkan kita menyalahi imam. Disunatkan kita segera muafaqah mengikut imam kepada rokok. Sunat muafaqah. Sunat segera mengikut imam kepada rokok. Tidak sunat takhalluf, tidak sunat menyalahi. Makna apa ni? Lebih afdal ikut imam rokok daripada menyodorkan surah yang ianya Al-Quran, yang ianya selebih-lebih zikir. Faham tak? Apa ada situ? Surah selebih-lebih zikir. Imam rokok, sunat rokok segera. Jangan menyodorkan surah. Sama telahlah kita sedang tasbih dan rokok. Tasbih 2 kali. Imam sami Allahu liman hamidah. Sunat segera berpindah ikut imam iktidal. Jangan nak tasbih yang ketiga. Dia tasbih 2 kali nak rokok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allah, kita baru 2 kali. Sunat segera ikut imam iktidal. Jangan nak tambah selagi tasbih. Lambat kita ikut imam. Dia ni surah ni. Kita bicara surah ni. Surah selebih berzikir. Imam rokok, tidak disunatkan kita takhalluf menyalahi imam. Kita disunatkan ikut imam segera kepada rokok dengan kita potong, kita tinggal baki surah kita. Samalah kita dah ada sujud. Wa bifili warhamni wajburni warfa'ni. Imam Allahu akbar sujud yang kedua. Ada. Kita setuju ikut imam sujud yang kedua. Jangan sudah bacaan. Sunat aula kita sudah juga tak jadi berdosa, tapi dak aula dak utamalah. Aula ni utama. Tak mahu aula. Nak hak khilaful aula, menyalahi utama. Kita nak utamalah. Hak lebih baik. Dak ni cerita surah ni cerita surah ni. Selebih berzikir pun imam rokok tidak disunatkan kita menyalahi imam dengan kita menyodorkan bacaan surah. Bahkan disunatkan kita segera rokok mengikut imam. Kita berhenti surah. Kita tak sudah baki surah. Pada ni. Dia sudah juga tidak disunatkan. Tetapi masih lagi diharuskan. Diharuskan tak makruh. Tapi ditinggal perkara sunat. Imam sami Allahu liman hamidah. Makruh lah hukum dia. Imam turun sujud saja, 2 rukun di ketinggalan, batal semayang. Gitulah. Taklah sampai imam nak turun sujud. Mana dia nak sudah surah, sami Allahu liman hamidah. Makruh dah gitu. Tapi kalau dia sudah surah, dia sempat ikut imam dah rokok lagi, tak makruh lah. Tapi yang aulanya, yang afdalnya, takdi tu rokok dah. Surah jangan sudah. Itu lebih baik. Dia sudah juga, tapi dia rokok tu imam dah rokok lagi. Tak makruh lagi lah tunya. Tapi tetap yang afdalnya, kita jangan habiskan bacaan surah. Oh ni memang kita berlaku sokmo. Semasa kan. Jadi kita baca surah, sekejap imam rokok. Rokok. Jangan sudah. Jangan sudah surah. Rokok ikut imam segera. Jadi yang saya sebut tadi ni persoalan yang biasa. Ditanya bab tasyahud awal dengan surah dan perkara yang kita akan hadapi. Kita akan hadapi. Sedang baca tasyahud awal, imam sudah bangkit rakaat ketiga. Sedang membaca surah, semasa imam sudah rokok. Hukum dia berbeza. Hak berkaitan dengan menyodorkan tasyahud awal dan juga hukum menyodorkan bacaan surah. Aku nak saya sebut tadi nak khulasah balik
berkaitan dengan muwafaqah itulah. Muwafaqah dengan tidak muwafaqah. Berkaitan dengan sujud sahwi, berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah, kemudian kunut, kemudian tasyahud awal. Yang tak dalam kitab kita satu. Sujud sahwi. Yang tak ada dalam kitab kita ni. Sujud sahwi. Jadi kita pindah kepada syarat yang kemudian, tapi minggu depan insya-Allah saya akan khulasah balik sujud sajadah, kunut, tasyahud awal dan juga sujud sahwi. Wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tammaini bila uzrin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.